إن الله كان توابا أستغفر الله 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 إن الله كان توابا سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق كددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. صدق الله العظيم. Dan bahawa sesungguhnya kami telah berusaha mencari berita langit. Lalu kami dapati langit itu penuh dengan pengawal-pengawal yang sangat kuat kawalannya. Dan dengan rejaman-rejaman api yang menyala. Padahal sesungguhnya kami dahulu biasa menduduki tempat-tempat perhentian di langit untuk mendengar percakapan penduduk-penduduknya.
Maka sekarang sesiapa yang cuba mendengar akan mendapati apa yang menyala yang menunggu merejamnya. Dan bahawa sesungguhnya kami tidak mengetahui adakah dengan adanya kawanan langit yang demikian hendak menimpakan bala bencana kepada penduduk bumi, ataupun Tuhan mereka hendak melimpahkan kebaikan kepada mereka. Dan bahawa sesungguhnya memang maklum ada di antara kita golongan yang baik keadaannya, dan ada di antara kita yang lain dari itu. Kita masing-masing adalah menurut jalan dan cara yang berlainan. Dan bahawa sesungguhnya kita sekarang mengetahui bahawa kita tidak sekali-kali akan dapat melepaskan diri dari balasan Allah walau di mana sahaja kita berada di bumi. Dan kita juga tidak sekali-kali akan dapat melarikan diri dari balasannya walau ke langit sekalipun. Dan bahawa sesungguhnya kami tak kala mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya dengan tidak bertangguh lagi. Kerana sesiapa yang beriman kepada Tuhannya, maka tidaklah ia akan merasa bimbang menanggung kerugian mengenai amalnya yang baik. Dan juga tidak akan ditimpa sebarang kesusahan. Dan bahawa sesungguhnya dengan datangnya Al-Quran, nyatalah ada di antara kita golongan yang beragama Islam, dan ada pula golongan yang kufur derhaka dengan menyeleweng dari jalan yang benar. Maka sesiapa yang menurut Islam dengan beriman dan taat, maka mereka lah golongan yang bersungguh-sungguh mencari dan menurut jalan yang benar. Adapun orang-orang yang menyeleweng dari jalan yang benar, maka mereka menjadi bahan bakaran bagi neraka Jahannam. Nabi Muhammad SAW diwahyukan menerangkannya lagi, dan bahawa sesungguhnya kalaulah mereka manusia dan jin itu berjalan betul di atas jalan Islam, sudah tentu kami akan memberikan mereka sebab-sebab kemewahan, terutama menurunkan hujan lebat kepada mereka. Pemberian yang demikian untuk kami menguji dan menzahirkan bawaan dan keadaan mereka dalam menikmati apa yang kami berikan itu. Adakah mereka bersyukur dan tetap betul menurut Islam? Dan ingatlah sesiapa yang berpaling daripada mengingati Tuhannya dengan berlaku engkar derhaka, maka Tuhan akan memasukkannya ke dalam azab yang memuncak beratnya. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Al-Jin. Surah yang ke-72 pada juzuk yang ke-29 pada ayat yang ke-8 sehingga ayat yang ke-17. Ayat-ayat yang kita bacakan ini masih menceritakan keadaan dan perihal yang berkait dengan jin. Salah satu daripada makhluk yang gaib yang menjadi ujian keimanan orang beriman dan sebagai tanda kebesaran Allah, dan juga bagi menunjukkan keluasan ilmu Allah. Lemahnya manusia untuk mengetahui hakikat perkara gaib, melainkan Allah beritahu. Akhirnya kita tahu adanya makhluk-makhluk seumpama ini. Di samping surah ini, surah Al-Jin, menjelaskan tabiat jin, keadaan masyarakat jin. Ada yang beriman, ada yang kufur, ada yang istiqamah, ada yang tidak. Kesemua watak mereka seperti watak-watak anak-anak Adam. Sesuai apa yang kita sebut semalam, manusia dan jin, kedua makhluk ini ialah makhluk yang mukallaf. Yakni makhluk yang akan ditentukan masuk syurga ke masuk neraka. Adapun makhluk lain, maka tidak ada ketentuan tempat syurga atau neraka. Hanya manusia dan jin saja. Wa imma ke syurga sebagai balasan kemuliaan, kebaikan, ketaatan. Wa imma dalam neraka sebagai balasan kejahatan, keingkaran, kekufuran. Maka ini natijah yang berlaku di hari akhirat kelak. Bila mana Allah Ta'ala menjelaskan
tentang ataupun 7 lagi keterangan mengenai jin. Sesudah kita telah terangkan 6 keterangan sebelum ini tentang jin. Allah menyatakan wa anna lamasna sama fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Jin menceritakan ketika mana telah dibangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telah diturunkan Al-Quran. Maka kami jin seperti biasa, sebab kami tak tahu tentang kebangkitan Nabi Muhammad SAW dan juga tentang penurunan Al-Quran, itu kami pergi ke langit bagi mencari khabar langit. Tiba-tiba kami dapati suasana langit berbeza. Ia penuh dengan kawalan. Dan kawalannya begitu ketat. Kata ulama, sebelum ini langit dikawal tapi tak ketat. Tetapi selepas kebangkitan Rasulullah dan penurunan Al-Quran, maka berlakulah kawalan yang amat ketat. Yang disebut oleh Allah di sini, muliat harasan syadidan wa syuhubah. Langit ini muliat, dipenuhi. Harasan, haras, jamak kepada perkataan haris, penjaga-penjaga. Syadidan, yang kuat, yang malaikat-malaikat. Gagah. Wa syuhuban, dan juga lontaran-lontaran api. Artinya ada malaikat lagi dan serangan api. Siapa yang cuba mencuri khabar langit. Diriwayatkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, Nasai daripada Ibnu Abbas. Katanya, kana lisyayatin maqa'id fis sama'i yasma'una fiha al-wahya. Fa idza sami'ul kalimata zadu fiha tis'an. Fa ammal kalimatu fatakunu haqqan. Wa amma ma zada fa yakunu batilan. Falamma bu'isa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muni'u maqa'idahum. Fadzakaru dzalika li iblisa wa lam takun an-nujumu yurma biha qabla dzalika. Faqala lahu ma hadza illa man qad umira qad hadasa fil ard. Ma hadza illa min amrin qad hadasa fil ard. Faba'atha junudahu fawajadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman yusalli baina jabalaini bi Makkah fa atauhu fa akhbaru fa qala hadha wal hadatsu alladhi hadasa fil ard. Maksudnya syaitan dia ada tempat-tempat di langit. Kat langit itu dia ada R&R untuk syaitan. Syaitan akan singgah di situ. Jin-jin pun singgah di situ. Masing-masing tujuan yang sama, mendengar pengkhabaran langit. Dan bila mana mereka mendengar satu kalimah dari langit, mereka tambah 9. Ini mereka dengar satu perkataan, mereka tambah 9. Macam kaki fitnah lah. Dia dengar satu, tapi digoreng lagi 9, jadi 10. Lalu kata Ibn Abbas, ada pun satu kalimah itu betul. Dan ada pun 9 lagi tambahan itu adalah bohong. Jadi jin ni kalau dia bercakap, pada ketika dia dengar kebenaran, dia dengar maklumat dari langit, pun percayanya cuma 10%. 90% lagi dia kelentong. Apatah lagi ketika mana langit telah dikawal ketat oleh malaikat. Maknanya kalau hari ini, kelentong semua. Jadi kalau orang berobat jin, jin berapa umur kau? 8,000 tahun, kelentong. Kelentong kita percaya. Kita tak berapa cerdik ni tentang perangai jin. Sebab jin dia suka tambah cerita. Jadi sedaplah cerita jin ni tambah cerita. Kalau sebelum Rasulullah dibangkitkan, dia dengar satu berita benar dari langit, dia tambah 9. Jadi peratusan boleh percaya ialah 1/10. 10%. Itu ketika langit belum dikawal ketat, belum Rasulullah diutuskan, belum wahyu diturunkan. Kalau kita cerita sekarang, yang jin cakap kelentong habis. Akhirnya ramai orang yang terlibat dengan rawatan jin, dia pun kelentong sekali lah. Nipu. Sebab tu kita dah sebut semalam, jin ni perkara gaib. Gaib. Dan kita tak boleh ambil sumber ilmu dari jin. Saya pun tanya jin, ni nak tanya jin, COVID tu siapa buat COVID? Jin pun beritahu, COVID ialah dia ni geng-geng Yahudi. Dah lama dibuat, kita je lalai, kata jin. Tengok betul. Maklumat ada jin. Kena kelentong kering macam tu. Supaya kita tahu kita dalam Islam, bila kita dapat satu maklumat, kita kena kenal peribadi orang tu dulu. Kemudian kita pula tanya sumber dia.
Maka barulah kita hukum betul atau salah. Kalau orang pun dah tak boleh nak percaya, maka kita pun dah tak tanya sumber mana dia. Orang yang kita percaya pun kita masih tanya sumber mana sumber. Kadang dia baik, soleh, dia bercakap satu dalil, kita kata ni dalil daripada mana. Pun masih kita tanya dia. Supaya kita berhati-hati, apatah lagi melibatkan maruah orang, atau melibatkan hukum hakam, dosa pahala dan sebagainya. Atau melibatkan perkara yang kita katakan dosa atau tidak. Ia mesti ada satu sumber yang kuat. Kemudian kata Ibn Abbas lagi, apabila Rasulullah dibangkitkan, maka mereka tidak dibenarkan lagi berada tempat-tempat di langit. Dulu memang ada tempat kat langit. Kan dah tak ada bila Rasulullah dibangkitkan. Maka diceritakan pada iblis. Dan sebelum ini tak pernah mereka dibaling dengan api. Ketika mana mereka naik ke langit. Tak pernah kena balik. Lalu kata iblis kepada para jin dia. Atau para tenteranya. Mahadha illa min amrin qad hadatha fi ard. Ini mesti ada satu cerita besar, urusan besar yang berlaku di bumi. Fa ba'atha junudahu, maka dihantar tentera-tenteranya untuk cari apa sebab. Fa wajadu, lalu sekumpulan jin dan syaitan jumpa Rasulullah yang sedang berdiri sembahyang di antara dua lembah di Mekah. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam solat. Fa atauhu, lalu jin-jin ini datang menemui iblis. Fa'akhbaru, dan memberitahunya. Lalu iblis berkata, hadha huwal hadasul ladhi hadasa fil ard. Inilah dia berita besar yang berlaku di bumi. Berarti iblis pun tak tahu, tak kenal Nabi Muhammad. Sehinggalah Nabi dibangkitkan. Demikian Allah pelihara. Iblis pun tak tahu wahyu turun. Sehinggalah wahyu itu telah diturunkan. Artinya Allah protect Nabi Muhammad SAW daripada diketahui. Kalau tidak daripada kecil lagi dikacau Nabi SAW. Dah iblis dah tahu ni Muhammad. Dia kecil lah dia dah cuba godanya. Tapi Allah pelihara. Tidak diketahui. Hatta Rasulullah pun tak tahu dia Nabi. Rasulullah pun tak tahu. Sehingga Rasulullah berusia 40 tahun. Dan berlaku kejadian di Gua Hira sebagaimana kita maklum. Dan Rasulullah SAW masih tertanya-tanya siapa yang mendatanginya. Rasulullah tak kenal itu malaikat. Sehingga bertemu Khadijah. Dan Khadijah membawanya bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Dan akhirnya dia mengetahui dia Nabi. Baru tahu dia Nabi. Dan sehingga datang pengkhabaran dari Allah mengatakan bahawa kamu Nabi, kamu Rasul. Dan diperintahkan menyampaikannya. Nak beritahu iblis, dia tak kenal Rasulullah SAW sehinggalah Nabi dibangkitkan. Dia tak tahu. Dan dia pun tak tahu bila Rasul dibangkitkan. Sehinggalah mereka mendapati berita langit disekat. Dan bila ada cubaan nak naik ke langit, mereka direjam dengan api-api. Daripada bintang-bintang. Api-api daripada langit. Sehingga membinasakan mereka, bahkan membunuh mereka. Menyebabkan jin-jinnya mati. Dan kita tahu jin, dia macam manusia juga, dia akan mati. Mati dia sebagaimana mati sebab yang dialami oleh manusia. Ada yang mati lemas. Jin mati lemah pun ada. Jin tak pandai berenang. Ada jin yang mati jatuh di udara. Ada jin yang mati kerana bila dia bertukar menjadi bentuk tertentu, maka dia mengambil hukum tersebut. Maksudnya kalau jin tu berupa jadi ular, orang pun pukul ular tu mati, maka jin tu mati. Disebut dalam satu hadis, dalam satu peperangan, ada seorang sahabat Nabi SAW minta izin balik rumah kejap. Maka Rasulullah kata, Rasulullah izin dia balik sekejap. Pasal duduk kat camp. Dan Nabi menyuruh dia membawa senjata, takut berlaku apa-apa. Ketika mana dalam peperangan Ahzab, ketika mana orang Islam dikepung, maka semua lelaki-lelaki mesti berada di camp. Takut musuh menyerang, tak tahu waktu. Tapi ada seorang sahabat, dia nak balik nak jumpa isteri dia. Orang baru kahwin. Nak jumpa isteri dia. Maka Nabi izinkan. Maka dia pun bawa lah senjata dia, tombak. Bila mana sampai di rumah, dia tengok isterinya berada di luar rumah. Maka dia datang cemburu. Orang Arab ni cemburu pada isteri. Cemburu dia kuat. Maka bila isterinya mengetahui suami nampak muka wajah marah sebab keluar rumah, maka isterinya menyatakan ada sesuatu di atas dalam bilik tidur atas katil. Dia dapati ular sedang melengkar. Maka isteri dia pun keluar lagi. Maka si suami tadi pun membalingkan tombaknya. Maka ular tu mati dan sahabat tu juga mati.
Dan tidak diketahui siapa mati dulu. Ada pun ulama mati kerana tombak tadi, ada pun mati kerana pembalasan daripada kabilah jin. Bagaimana kita kisah Sa'ad bin Ubadah yang mati kerana dia kencing kat lubang, maka jin pun marah lalu membunuhnya. Jin mendakwa membunuh Sa'ad bin Ubadah. Dan ini salah satu riwayat sebab kematian Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu. Dan ada jin yang dia ni mati dengan sebab-sebab manusia mati. Lain saya katakan bahawa jin sebenarnya dia takut untuk menzahirkan diri dia. Tuan-tuan jangan ingat jin tu berani menzahirkan diri. Kerana bila dia menzahirkan diri, ada beberapa benda berlaku pada dia. Pertama, dia mula jadi lemah. Lemah. Pergerakan dia mula perlahan. Kalau masih dalam keadaan jin, dia bergerak laju. Dan dia berupa pula, jadi orang katakan. Dia lambatlah orang tu. Bagaimana hadis Abu Hurairah, Abu Hurairah tangkap jin yang curi kurma zakat. Bila jin tu berupa, jadi lelaki tua kenek. Sebab saya dah sebut jin bila dia berupa orang, dia tak boleh sempurna. Untuk membezakan dia dengan orang yang original. Kita manusia ni sempurna Allah buat. Bila jin cuba menyerupai manusia, adalah benda tak kena. Kaki dia bengkok ke, dia tak boleh nak bercakap. Misalnya, dia jalan lambat. Ada benda-benda yang menjadikan dia cacat. Maka, jin tadi dicuri kurma zakat. Abu Hurairah jaga dan Abu Hurairah tangkap dia. Berarti jin boleh ditangkap bila dia mula berupa. Kalau dia tak berupa, tak boleh. Dia berupa. Ditangkap. Dan Abu Hurairah ugup akan mengadu pada Nabi SAW. Maka jin ni takut minta belas kasihan dengan mengatakan keluarga saya ramai, tak cukup makan. Dan saya janji tak datang lagi. Akhirnya dibebaskan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah cerita pada Rasulullah. Nabi kata dia bohong, dia akan datang lagi. Malam kedua datang lagi. Abu Hurairah tangkap. Maksudnya jin kalau dia berupa, dia boleh kena tangkap. Sebab tu saya sebut jin ni, dia tidak mahu mengambil risiko berupa. Sehingga tuan-tuan nampak, dia ambil risiko. Risiko pertama, dia akan lemah. Risiko kedua, dia mula mengambil hukum seperti manusia. Ditangkap, dipukul, dibelasah, dibunuh. Okay, bila dia dibunuh, dia akan mati. Kerana mengambil hukum manusia. Dan yang ketiga, kalau dia cuba menyerupai manusia, dia tak akan sempurna. Rupanya jadi buruk. Tak lawa macam tuan-tuan ni. Tuan-tuan handsome. Jin tiba-tiba rupa tuan-tuan sebab tuan-tuan lama tak datang kuliah, rupa jin datang. Jin lah datang kuliah. Jadi saya kenal ni bukan dia ni, jin datang ni. Sebab lain. Sebab jin tu tidur lagi teruk pada dia. Dia tidur jaga-jaga juga. Dia terus tidur senyap ni, jin bukan dia ni. Maksudnya begitu dia boleh berubah. Sebab itu jin tak akan ambil risiko. Kalau kita tahu, tuan-tuan kita tak takut jin ni, alam jin. Kerana kita tahu alam manusia lebih sempurna, lebih mulia. Lebih kuat sebagaimana kita sebut semalam. Mereka lah manusia yang akan conquer dunia, bukan jin. Jin tak boleh conquer dunia. Manusia akan memerintah. Manusia yang akan memerintah. Dan di kalangan manusia lah dilantik Rasul-Rasul dan Nabi. Baik, berapa umur jin? Bila kita sebut di sini, jin mengadu, kena panah petir, mereka kena panahan langit, dia curi berita. Berapa umur jin? Tak ada dalil yang sahih berkenaan dengan umur jin. Tapi dalam hadis riwayat Bukhari, bila Rasulullah menyatakan, Al-insu wal jinnu yamut. Al-jinnu wal insu yamutun. Jin dan manusia mati. Berapa umur dia? Sepakat ulama yang dipanjangkan umur cuma iblis. Iblis dia panjang umur sampai hari kiamat. Kerana iblis dia minta izin dari Allah untuk panjang umur. Rabbi anzirni ila yaumi tub'atsun. Qala innaka minal munzari. Iblis berkata, ya Allah, berilah aku satu tempoh umur panjang sampai hari kiamat. Kamu seorang je. Di kalangan yang dipanjangkan umur. Jadi iblis seekor je tak mati. Maksudnya tak mati lagi umur dia panjang. Umur dia sampailah hari kebangkitan. Ada pun setan-setan jin-jin lain mereka mati. Tapi berapa umur mereka mati? Dalam hadis yang umum menyebut a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalla man jawaza dzalik. Umur makku 70, 60 hingga 70. Jarang-jarang yang melangkauinya. Dan jin mengambil hukum ini 60, 70 juga. Kadang-kadang yang mungkin lebih sikit lah 100 tahun dan sebagainya. Habis yang kita kata ni jumpa jin, dia kata umur 1200 tahun. Dia kerja zaman Nabi Sulaiman. Kerja tukang jaga pagar istana dulu. Geng-geng yang berubat jin ni kena tentang benda tu lah. Jumpa jin, penjaga istana Nabi Allah Sulaiman. Tukang kebun dia, jumpa belakang jin dia. Dia tipu hidup-hidup macam tu. Tentang jin taklah umur dia panjang tu.
Habis dia sebut tu. Habis macam mana kita percaya? Asas kita percaya umur jin tu sebab apa? Asas dia. Kita dah sebut jin ni menambah cerita nombor satu. Jin kerja dia masuk ke tambah cerita. Dan kalau tuan-tuan suka tambah cerita, adik-beradik jin. Lupalah. Kita dapat sikit, dia tambahnya banyak. Ni geng-geng jin belaka lah ni. Mazhab dia. Tambah cerita. Nak suruh dia sedap sampai kelentong, tipu, fitnah dan sebagainya. Maka jin ni mati pada umur sebagaimana umur manusia. Ini pandangan yang kuat. Tapi pandangan menyatakan kita tak tahu hakikatnya. Mungkinlah adalah macam manusia kita dengar ada umur 100 lebih. Mungkin. Tapi kita tak berani nak beri satu paras umur jin. Atau nak kata, ya memang dalam, ada satu buku yang dikarang oleh Isa Daud. Namanya dalam bahasa Arab, Khafaya Sirriyah. Diterjemah Melayu dan menjadi satu rujukan dalam bab jin. Tapi ini bukan satu rujukan yang betul, muktamad dalam mengesahkan tentang jin. Oh, dia menyatakan umur jin balik dah 150 tahun. Jin ni, umur dia kalau balik, start umur 150 tahun. Baru start balik. Baru remaja. Maka untuk menjustifikasikan jin ni sampai umur 1000 tahun. Jawapannya ini tidak sahih. Dia boleh sebut tapi bukanlah muktamad. Bukan benda yang boleh dipegang. Hujah. Dan bila ditanya apakah jin ini mati dan dikebumikan? Oh, nak tahu belaka kubur jin kat mana Ustaz? Kubur orang pun tak pergi ziarah, nak pergi kubur jin pula. Tapi nak tahu. Ini juga benda yang kita tak tahu hakikat. Tapi kebanyakan ulama kata oleh kerana jin diciptakan daripada api, dia tak ada kubur. Dia mati, dia habis macam tu. Macam api yang padam. Kalau api padam, habis macam tu lah. Dia kata dia tak ada kubur macam manusia. Habis bagaimana tentang alam kubur, azab kubur? Alam kubur yang Allah Ta'ala dah siapkan untuk dia yang sesuai dengan dia. Sebagaimana orang mati yang perut harimau, perut buaya, mana alam kubur dia? Yang tak ada kubur. Alam kubur ni ialah secara umum manusia berada dalam kubur. Secara umum. Tapi bukan bermakna manusia yang tak ada kubur, dia pun tak kena soal. Sebab tak ada kubur. Kubur dia perut buaya, perut harimau. Atau mungkin mayat ni cincang lumak tak. Diasingkan sehingga tak tahu mana kubur. Dia pada alam hakikat yang Allah ciptakan, dia ada kubur dia. Setiap orang ada kubur dia. Dekat apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Maka ini ilmu ghaib. Jadi dalam bab jin saya dah sebut beberapa hari lepas. Dan hari ni, malam ni juga. Dia banyak benda kita tak tahu secara sahih tentang jin. Cukup kita mengetahui kewujudan jin dan apa yang Allah Ta'ala cerita tentang jin. Apa yang Allah ceritakan. Apa yang Allah sebut tentang jin. Kita tak katalah jin semuanya bohong. Ada jin benar. Pada perkara yang benar berdasarkan akal perkiraan manusia. Tapi kalau dia mula cerita benda-benda otak-otak, maka kita katakan ceritanya sama. Sebab asalnya tuan-tuan bila kita dengar satu berita, siapa pun, kita pun ada akal menilai. Kalau dia kata semalam saya pergi pasar, saya semalam daripada Selangor datang sini, kena 8 jam. Kita logik, logik lah sebab jalan jam sekarang. Oh semalam banjir. Benda tu kita nilai akal kita. Tapi kalau sekiranya dia tipu, dia kata semalam saya pegang ikan. Ikan besar-besar kereta saya dapat. Kita berfikir, betul ke? Oh besar kereta, ada berat 1000 kilo. Kita macam tak logik walaupun orang ni cerita. Sebab kita tahu juga tentang ikan besar mana dapat. Kalau mentang-mentang musim buah dapat sampai 1000 kilo. Soalnya 1000 kilo kita dapat. Ataupun dia ceritalah benda-benda yang kita rasa kita mula confused dalam maklumat akal kita. Dan Allah bila beri kita akal, dia jadi filter. Setiap cerita tadi, kalau benda tu over daripada biasa, kita mula minta bukti. Mana gambar? Bukti lah gambar. Kan kita zaman sekarang, berjalan kan buat telefon. Mana gambar? Ambil gambar sekeping. Tengok. Jadi akal kita akan nilai. Maka jin pun sama. Kalau dia cakap pada akal yang kita boleh terima, ya. Tapi kalau sebut dia umur 4000 tahun, 5000 tahun, tak boleh terima. Ini benda yang tak boleh terima. Sedangkan bila disebut umur manusia ini, sama sebagaimana umur jin secara umumnya. Dan ikut zaman lah. Kalau zaman Nabi Nuh, umur Nabi Nuh beribu tahun. Mungkin jin zaman Nabi Nuh juga umur macam tu. Sebab berkait dengan semua bentuk suasana dan sebagainya. Dan bila berlakunya apa yang disebut sebagai taufan, maka jin-jin juga mati, tenggelam. Melainkan jin yang beriman ataupun melainkan yang berada dalam bahtera Nabi Nuh. Yang mana tak naik bahtera semua akan musnah, akan binasa. Maka ada jin yang mati lemas dengan musibah tersebut. Jadi jin, kalau kita baca hadis Nabi SAW, dia akan mati sebagaimana manusia mati. Yang mati sebab makan banyak lekat tulang ada, macam kita, ada. Yang mati sebab penyakit tu, penyakit ini ada. Kerana ada alam kita penyakit, jin ada alam penyakit.
Dan setengah ulama sebagaimana Sa'id bin Musayyab berkata, jin tu ada Kristiannya, ada Yahudinya, ada Nasranya, ada semua. Yang kita sebut semalam, kalau orang kata kat Palestin, Ustaz, kenapa jin sekarang tak tolong? Masalahnya ada jin Yahudi. Jin Yahudi pula dipakai dengan jin Amerika pula. Sebab jin dia ada bangsa-bangsa dia sebagaimana manusia. Lepas tu kata Sa'id bin Musayyab, kalangan mereka ada Islam, ada Yahudi, ada Nasara, ada Majusi. Ada yang tak ada Tuhan. Ada yang semua berhala jin ni. Macam-macam. Sebagaimana jin kata, kunna tara'iqa qidada. Kami ni macam-macam jenis. Secara kepercayaan. Ini hadis tentang bagaimana jin hanya mengetahui Rasulullah, kenal Rasulullah bila Nabi dibangkitkan. Jadi waktu Nabi kecil, mereka tak tahu pun ini Rasulullah. Sama juga bila kita cerita peristiwa akhir zaman Imam Mahdi. Tak ada orang kenal Imam Mahdi sekarang. Kerana Imam Mahdi Allah Ta'ala timbulkan dia pada satu malam. Allah islahkan di satu malam, lalu orang baru tahu dia Imam Mahdi. Lama ni dia membesar, dia hidup, tak ada orang tahu. Kenapa dia pelara supaya tidak dibunuh? Kalau orang tahu dia kecil, dia ni Imam Mahdi. Dia tahu, pasti orang tangkap dia, pasti orang bunuh dia. Yang bunuh dia mungkin bukan orang kafir, orang Islam pun takut dia ambil kuasa. Geng-geng yang lapor kuasa ni tak kira. Asal ada yang boleh koyangkan kuasa, ditangkap. Ulama' pun ditangkap. Ulama' pun dibunuh. Maka tak mustahil mereka bila tahu Imam Mahdi mereka tangkap. Kerana itu Allah sembunyikannya sehingga sampai waktu. Sampai waktu Mahdi memimpin, disebut dalam hadis, yuslihullah, Allah munculkan dia dalam satu malam dibaiki. Dan satu malam itulah datang kesedaran untuk memimpin sekian. Maka dia pun memimpin umat Islam dan bawa pada kemenangan. Dia bukan lepas tahun baru sedar dia Imam Mahdi, tak. Satu malam dia sedar. Contoh kadang-kadang kita lihat ginilah, kita sendiri pun kadang-kadang datang hidayah dalam satu malam. Malam tu mula kita fikir nak berubah, tak nak dah jadi nakal, jahat. Dalam satu malam kita mungkin berubah. Sebab itu kita dah beritahu apa yang disebut oleh Hasan Basri. Kita sentiasa istighfar, kita tak tahu waktu mana Allah beri keampunan dan hidayah. Yang dia sebab kita jadi baik. Kita jadi baik. Tak mesti ada orang dalam satu malam dia boleh jadi baik. Dengan segala perangai buruk-buruk dia boleh buang dalam satu malam. Bila Allah Ta'ala menghendaki demikian. Sebagaimana kisah Mahdi tadi. Kemudian Allah Ta'ala cerita melalui lidah jin berkata, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam. Kami duduk di tempat-tempat di langit yang memang disediakan. Faman yastami'il an, siapa yang cuba mencuri dengar berita, yajid lahu shihaban rasada, maka dia akan dapati api yang akan membakar. Perkataan syihab ni macam panah api. Lontaran api. Kalau orang sebut lontaran bola api. Akan baling pada jin yang cuba mencuri berita sehingga mereka mati. Contoh jin ni, dia bukan cerita lontaran tadi kerana menakutkan. Kerana ia membinasakan jin. Jin tu akan mati. Sebagaimana kita sebut. Jin mati sebagaimana sebab-sebab manusia mati. Maka jin ni mati bila dia mencuri berita. Maka dia pun takut. Artinya jin pun takut mati. Jin pun takut mati. Sebagaimana kita takut mati. Dengan sebab-sebab macam-macam. Jin pun sama dia takut mati. Maka bila tahu curi berita akan dilontar dengan balingan api daripada langit, maka mereka cuba menjauhkan diri mereka daripada mencuri berita. Sebab itu kita sebut tadi, kalau dulu zaman curi berita, satu je betul, 9 salah. Sementara zaman kita ini. Sebab itu kita jangan percaya Tok Bomo, Tok Bomo, orang-orang cuba bercerita hal-hal gaib tanpa dalil. Hal-hal hantu-hantu tanpa, dengar boleh percaya jangan. Kita cerita orang Buniang lah. Konon kat Malaysia ni ada orang Bunian. Orang Bunian ni sekian-sekian. Cerita dia nenek kebayang. Kita dengar memang seronok. Tapi secara dalil tak ada. Kerana kebanyakan manusia melalui alam jin berdasarkan imajinasi yang terbina dalam diri dia. Kebanyakan. Hatta setengah ulama menyebut sebab kerasukan. Sebab ada setengah ulama percaya tentang kerasukan wujud. Ada yang menyatakan kerasukan ini ialah bentuk waswas syaitan. Dan dikatakan bahawa ada apakah jin boleh mencintai manusia? Dan manusia mencintai jin. Sehingga ada mendakwa jin cinta anak perempuan dia sampai anak perempuan dia tak kahwin. Sebab ada jin kata aku nak kahwin kau. Kau jangan harap kau boleh kahwin orang lelaki lain. Mana-mana orang cuba pinang dia, tercabut lutut lah. Accident. Ini betul yang orang cerita pada saya. Dia kata saat ni saya adik saya ni Ustaz. Tak ada orang boleh pinang dia. Tak ada orang boleh kahwin. Kalau ada orang cuba pinang, orang kata adalah benda berlaku. Jatuh motor, sekian. Ada kata ni,
Bila dia pergi berubat, jin dia kata aku cinta ke dia, bila dia mau tu aku tutup muka dia sampai dia tak nampak, dia pun langgar penting. Sekian. Ceritanya gitu. Baik, apakah betul ada jin yang asyik pada manusia? Betul, secara tahqiq bahawa oleh kerana ciptaan kita berbeza. Ada tak manusia cinta bila tengok itik ke ayam, jatuh cinta ke ayam? Jatuh cinta ke kuda, nak kahwin dengan kuda lah. Bila kita berlainan, tak mungkin kita jatuh cinta. Kita jatuh cinta ni bila kita ada persamaan. Manusia sama manusia. Jin sama jin. Kadang-kadang kita sama bangsa. Contoh bila bangsa lain tak jatuh cinta. Ni orang kulit hitam, dia tengok Melayu tak jatuh cinta, payah. Dia tengok orang kulit hitam juga lawa. Dia jadi macam tu. Memang kita tak nafi ada yang merentasi kaum. Tapi kecenderungan lebih banyak ke situ. Kecenderungan. Dan nama Melayu, dia cenderung kahwin Melayu. Dan nama Turki, dia cenderung kahwin Turki. Secara umum. Betul kita tak nafi ada. Tapi secara umum kecenderungannya kat mana? Dia nak kahwin. Tuan-tuan ada anak-anak tuan-tuan nak suruh kahwin dengan siapa? Orang Afrika? Ada. Anak Ustaz Melayu. Kau boleh sebelah rumah Ustaz. Kau boleh dengan anak beranak je. Sebab kecenderungan kita. Takut nanti makanan tak sama lah. Takut nanti budaya tak sama. Jadi oleh kerana jin berlainan ciptaan dengan manusia, tak mungkin dia jatuh cinta pada manusia. Seperti saya sebut contoh. Tak ada manusia jatuh cinta pada binatang, haiwan. Dengan maksud nak kahwin lah. Jatuh cinta dengan maksud suka, nak pera, itu lain. Sebagaimana harta kita pun, kecenderungan pada kaum lain pun tak wujud. Macam kalau saya contohkan Melayu, dia memang nak kahwin Melayu. Kalau di Cina, dia cenderung nak kahwin Cina. Dengan itu Allah pelihara bangsa. Bangsa itu terpelihara. Kita tak payah sibuk-sibuk nak tukar bangsa. Yang penting jaga agama. Biar semua Islam. Biar Cina Islam, India Islam. Kita tak perlu untuk, saya Melayu nak jadi Cina. Sekolah Cina, cakap Cina, kahwin Cina. Takkan jadi Cina tetap Melayu. Dan saya katakan Allah Ta'ala menjaga bangsa-bangsa. Antara cara Allah menjaga bangsa-bangsa ini ialah kecenderungan setiap bangsa berkahwin dengan bangsa dia. Kahwin dengan bangsa dia secara umum. Kita tak menafikan adanya orang yang merentasi benua. Yang mungkin dia ni orang Malaysia, dia kahwin dengan orang Mak Saleh. Dia mungkin orang Malaysia, kahwin dengan Jepun. Ada. Tapi berapa? Tuan-tuan boleh bilang jari tak? Boleh bilang. Tak habis jari tangan kaki kita je. Maksudnya tak ramai. Yang ada Melayu. Cina. India. Macam mana kita nampak, macam mana dia boleh kahwin? Tak macam itulah kecenderungan dia. Dia tengok orang tu lawa. Walaupun rambut macam Maggie nampak lawa. Dia tengok rambut kita straight tak lawa. Tengok rambut Melayu mana lawa. Tengok rambut geng-geng Afrika dia lawanya rambut. Dia pun kahwin, jatuh cinta. Begitu secara kecenderungan. Sebab itu kita sebut semalam tak boleh tak kahwin dengan jin, tak boleh kahwin. Ulama kata tak, kerana berlainan kecenderungan. Ia tidak wujud. Jadi kalau cerita jin, ada satu cerita yang disebut oleh ulama, oleh salah seorang ulama Azhar, bila ada seorang tu kata dia jatuh cinta dengan jin. Lalu perempuan ni mulalah kita katakan dalam keadaan tak normal. Lalu kata ulama ni tak, ini bukan jin, ini dia penyakit jiwa. Halusinasi dia. Akhirnya dirawat dengan betul, dia pulih balik dan dia kahwin. Kadang-kadang wanita ni dia ada tekanan-tekanan dia. Lelaki pun sama lah. Bila tekanan-tekanan dia mula berhalusinasi, kononnya dia ada pasangan lain pada manusia. Mungkin dah terlewat sangat kahwin. Mungkin yang dia nak tu mati. Mungkin yang dia cinta tu dihalang. Akhirnya dia macam bayangkan imajinasi dia pada suatu makhluk lain. Maka gangguan itu lebih bersifat nafsani, jiwa, sakit jiwa. Dan jin mengambil kesempatan daripada lemah jiwa manusia untuk kacau. Tentang jin dia bukan asasnya kacau kita. Tapi bila kita mula lemah jiwa, dia akan masuk. Jenis sedih. Jenis banyak sangat fikir masalah. Tingkat tekanan, maka jin masuk. Mengganggu sehingga dia pun bunuh diri. Ini namakan was-was. Jin datangkan dengan was-was. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok orang yang happy, tenang, kuat, positive thinking, dia payah. Positive thinking, dia okey. Semua dia nampak suatu takdir Allah tu baik, tak ada masalah, bagus. Nampak. Tapi kalau orang jenis payah nak positive thinking, siap kali takdir dia rasa tidak menyembelahi dia, dia mula meroyak. Bila takdir tu macam tak menyembelahi dia, patut naik pangkat, turun pangkat. Patut naik gaji, turun gaji. Dia mula. Tekanan dia. Patut dapat kahwin, tapi tak boleh kahwin. Dia mula rasa tekanan. Patut dikahwin orang tu, dia tak dapat kahwin orang tu. Dihalang, sebagainya. Dia mula meroyak, akhir syaitan pun ambil kesempatan. Kejadilah dia orang, kejap pingsan, kejap okey. Rupanya dia sakit jiwa. Sebab tu dipulihkan jiwanya dulu. Jiwa dulu. Itu kita diajar
Bila kita belajar redha, kita belajar syukur, kita belajar melihat ke depan, kita yakin apa pun berlaku baik untuk kita. Baik untuk anak-anak kita. Baik untuk kehidupan dunia kita. InsyaAllah orang ni dia punya pemikiran dia luar biasa. Tenang, payah nak kena masuk jin. Tapi orang yang saya sebut overthinking, bayang macam-macam. Dia tengok mangkuk tanda, ada tangan keluar, duk bayang. Itu dia penakut nak pergi bilik air gerak orang. Yang namanya suami gerak bini, teman abang kejap boleh. Dia punya garam bukan main, time pergi bilik air, suruh bini teman. Gerak. Sebab overthinking dia, dia duk bayang macam-macam. Dan setengah ulama kata, kerana banyaknya pengaruh filem hari ini, maka penyakit tu lagi banyak. Hari ni kan tuan-tuan suka tengok filem banyak orang kita. Dia mempengaruhi jiwa. Sebab tu orang suka tengok TV, jiwanya lemah. Tuan-tuan suka tengok filem macam-macam cinta-cinta. Akhirnya kita ada anak-anak muda yang lemah jiwa. Yang berada dalam fantasi yang merosakkan. Dia cepat sakit jiwa. Moyang dia lain macam. Sebab tu kita kawalah hiburan anak-anak kita. Jangan sampai dia suka tengok cerita-cerita yang drama tak ada faedah. Yang berlakon tu pun sakit jiwa juga. Penyakit-penyakit jiwa. Cubalah belajar tengok benda-benda yang bersifat wasaik, dokumentasi yang baik-baik, yang berilmu pada kita. Ni tengok YouTube tentang bagaimana alam lebah. Bagaimana hebatnya lebah Allah ciptakan. Tengok itu. Biar anak kita ada ilmu banyak. Tengok bagaimana semut, alam semut. Tengok ada surah An-Naml, surah semut. Tengok Al-Ankabut. Ini ilmu. Ini cenderung untuk tengok cerita. Korea 100 episod. Indonesia 200 episod. Kita apa lagi? Kita Tamil, Bollywood, berpuluh episod. Akhir jiwa lemah. Jiwa-jiwa yang ada di hadapan kita jiwa rapuh. Jiwa yang menunggu pecah dan retak. Jiwa yang menunggu untuk bila diuji, dia terus collapse ubah. Maka tak mustahil kita berada pada zaman orang banyak bunuh diri. Banyak bunuh diri, banyak nak bunuh orang, nak bunuh diri. Cuba kuatkan diri kita dengan melihat benda-benda yang berfaedah, dengan benda berfaedah. Kemudian jin ni kata lagi. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rasyada. Kawalan ketak di langit, kami tak tahu apa hikmah dia. Apakah ada bala besar yang akan menimpa manusia? Atau ada kebaikan yang Allah nak beri pada manusia? Kami tak tahu. Lihat jin ni, dia bercakap, dia ni jin-jin baik yang beriman pada Nabi SAW. Bila jin baik, lihat cara bercakap. Kami tak tahu. Apakah hikmahnya kami tak tahu. Apakah kawalan ketak kat langit itu untuk kebaikan manusia, makhluk di bumi, atau kerana akan ada musibah besar, kami tak tahu. Kemudian kata Allah dan menceritakan tentang jin, menceritakan tentang diri mereka. Wa anna minnas salihun. Kalangan kami ada yang baik-baik. Wa minna duna dzalik, ada yang tak baik. Kunna tara'iqa qidada. Ini sebelum kami masuk Islam, kalangan kami ada jenis jin baik, tak suka kacau orang. Tapi ada jin yang tak baik. Jadi kalau tuan-tuan tengok yang suka kacau orang ni, jin tak baik. Yang suka ganggu kat jalan-jalan raya tu, jin tak baik lah tu. Jin baik dia tak ganggu, macam juga orang tak baik. Orang tak baik duduk tepi jalan, kacau orang. Maka jin kata kami ni, minnas salihun, ada baik. Wa minna duna dzalik, ada yang tak baik. Kunna tara'iqa qidada, kami ni berbeza-beza watak. Yang baik sungguh ada. Yang baik sungguh ni tak kacau orang lah. Dia tak adalah nak kacau rumah orang. Dia tak adalah nak kacau kehidupan orang. Yang dinakal dia mula kacau. Kacau anak-anak dan sebagainya ada. Lepas tu Nabi ajar doa perlindungan daripada gangguan jin. Dan Allah sebut dalam Quran, minal jinnati wan nas. Daripada jin dan manusia. Gangguan tadi. Kemudian Allah berfirman, wa anna dhananna, dan kami meyakini alla nu'jizallah fil ard. Kami tidak mampu lari daripada apa yang Allah Ta'ala tentukan pada kami. Walan nu'jizahu haraba, kami tidak boleh mengalahkan Allah. Dan apa yang Allah Ta'ala kehendaki pada kami. Ya, jin ni beriman, kami tahu. Kami la haula wa la quwata illa billah. Tetapi ini kanzum minal jannah. Bila jin kata kami tak tahu, kami ni lemah, Allah yang menguasai kami. Kami tidak mampu untuk menghalang apa yang Allah kehendaki berlaku pada kami. Lihat bagaimana jin ni mula dapat hidayah bila dia mengetahui hakikat kedhaifan ciptaan kita. Kemudian kata jin ni, wa anna, kami ni lamma sami'nal huda, bila kami dengar je Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Amanna bih, kami terus beriman tanpa tangguh. Saya dah sebut semalam, jin ni kalau dia dengar Quran, dia panggil suratut tafa'ul, dia cepat bereaksi.
Dia tak macam manusia. Terus dia beriman. Kalau yang kafir terus dia akan disakiti dengan bacaan Quran tadi kalau dia berniat jahat. Itu bila orang diganggu jin, dia bacakan Quran. Ada gangguan. Diriwayatkan ada seorang pedagang yang mana dia sentiasa kita katakan bawa barang dagangan, maka sampai satu tempat dia pun nak cari homestay. Maka tu orang ni bagilah. Ni cerita homestay dah lama. Buat. Mereka pun buat rumah, duduklah singgah pedagang ni. Dia pun tidur. Malam tu dia rasa macam ada sedikit gangguan, dia pun bacalah ayat kursi. Dan dia tidur. Maka dia bau sedikit angin, dia pun tak berdiri sampailah subuh. Tuan rumah ni hairan. Biasa semua orang yang sewa rumah dia akan lari tengah malam. Lari, ada gangguan. Tapi yang ni tak lari. Macam tuan-tuan tengok hari ni duduk hotel lagi. Kena hotel berhantu dia. Duduk homestay lagi. Maka ni, pedagang ini lain. Lalu dia kata, apakah ada gangguan? Dia kata, tak ada. Okey. Malah adalah dengar sikit, tapi saya baca ayat kursi. Dan ayat kursi, antaranya adalah benteng daripada gangguan syaitan. Dia sebut dalam hadis yang sahih, dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Bagaimana jin berkata, kalau dibaca pagi, dia akan dilindungi sampai petang. Dibaca petang sampai pagi esok. Maka orang tu baca ayat tu sehingga terbakar jin tadi, tak mampu mengganggu dia. Lihat bagaimana kita katakan bila seorang berlindung kepada Allah, maka jin ni dengan Quran dia terkesan. Sama ada terkesan dengan hidayah atau terkesan dengan kejahatan dia akan dibinasakan. Itu kehebatan bacaan Quran. Itu kalau kita nak hilangkan gangguan, biar rumah kita sentiasa dibaca Quran. Anak-anak kita, di gimana pun tak ada masalah, amalkan baca Quran. Homestay macam mana pun jenis tuan-tuan, kalau kita jenis orang baca Quran, jaga sembahyang, azan, solat Jumaat, insya-Allah tak ada apa-apa. Kalau jenis yang tak baca apa-apa, tak ada doa apa-apa, maka di gimana pun ada gangguan dia. Sebab itu kita cerita rumah berhantu dan sebagainya, itu cuma berapa persen gangguan. Yang penting diri kita. Kalau tuan-tuan jenis orang jaga, dah pergi duduk homestay, suruhlah anak azan. Azan, iqamah, dia solat berjemaah. Homestay yang kita sewa ni. Baca Quran. Ni duduk homestay, mulalah kita lalai daripada menyebut nama Allah. Akhirnya berlakulah benda-benda yang kita tak jangkakan. Kemudian kata jin ni lagi, faman yu'min bi rabbih, siapa yang beriman dengan Tuhannya, fala yakhafu bakhsan, dia tak akan takut amalannya disia-siakan. Ingat, kalau orang tu tidak beriman, dia buatlah amal kebaikan, bakhsan, dia akan disia-siakan. Sebab Allah Ta'ala tak terima amal yang baik melainkan iman. Sebab tu orang kafir dia buatlah baik macam mana pun, Tuhan tak terima kalau dia tidak beriman. Kerana syarat diterima amalan itu ialah iman pada Allah. Sebab itu kata jin, bila kami beriman, kami tak takut lagi amalan kami tidak diterima. Wala rahaqa, dan kami tidak takut lagi kesusahan. Contoh bila benar iman seseorang, maka Allah pelihara dia. Allah jaga dia dengan rahmatnya, dengan kemuliaannya. Kalau sekiranya kita ni abaikan keimanan, atau manusia abaikan keimanan, maka bukan sekadar kebaikan tu jadi sia-sia, maka berlakulah kezaliman, kejahatan yang tidak disangka-sangka. Wa anna minnal muslimun, kalangan kami ada yang Islam. Wa minnal qasitun, ada yang tidak Islam. Faman aslama, siapa yang Islam, fa ulaika taharraw rasyada, mereka lah orang yang benar-benar mencari petunjuk Allah. Bila orang tu Islam, tuan-tuan, bila kita Islam, kita jaga Islam, Allah tambah petunjuknya setiap hari. Kalau tuan-tuan niat nak jaga Islam yang Allah beri pada kita, Allah tambah petunjuk setiap hari. Tapi bila masalah kita hari ni, kita selesa dengan Islam kita, Islam keturunan kita, kita tak pelihara. Dan cara memelihara Islam, antaranya lah kita sentiasa melazimi majlis ilmu. Dengan cara itu kita dapat pelihara. Kita selalu ingatkan diri kita, tuan-tuan, kita tak ada yang boleh nasihat kita, tak ada lagi ruang untuk kita dinasihati secara jujur, secara baik untuk kita terima melainkan majlis ilmu. Kalau nasihat kat luar kita tak boleh terima. Bini kita nasihat makin meradang kita. Suami kita nasihat makin marah kita. Adik-beradik nasihat live group. Itu suasana kita hari ni. Mana boleh dengar nasihat orang lain. Kita jadi macam meradang, nampak orang tu pandang kita hina. Ni dalam group family ni, nasihat sikit, live group. Delete group terus macam tu. Sensitifnya. Isteri nasihat, terus suami tak tegur isteri. Suami pula nasihat, isteri balik kampung.
Jadi perangai itu. Anak-anak dinasihat, terus kunci bilik tidur. Tak nak keluar-keluar. Hari ni zaman kita susah dinasihati. Kita cuma ada satu ruang yang Allah jadikan, Allah beri pada kita. Yang merupakan majlis para anbiya yang kita warisi. Yang dengannya Nabi sebut, innamal ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Sebab mereka mendukung dan meneruskan melazimi majlis para Nabi. Apa dia? Majlis ilmu. Itulah majlis yang para Nabi kekalkan. Dan dikekalkan oleh pewaris para Nabi. Majlis ilmu. Dengan ini tempat ruang nak dengar nasihat. Nak duduk sekejap, tafakur, belajar dengar dengan baik. Belajar berfikir di tempat yang baik. Diikuti dengan solat. Diikuti dengan zikir. Oh, kita pun tahu salah saya, silap saya. Teruknya saya, melampaunya saya. Lalu kita mula nak baiki. Maka ini yang disebut taharrau rasyada. Cari petunjuk. Bila benar nak jaga Islam, maka kita akan ditambah petunjuknya. Kemudian Allah sebut lagi, wa amal qasitun, adapun kalangan jin yang kafir, fakanu li jahannam hataba, maka jadilah dia bakaran api neraka. Wa allau istaqamu ala tariqati, kalau sekiranya semua istiqamah, maka Allah perintah Nabi SAW beritahu kepada semua, baik manusia atau jin. Wa allau istaqamu, kalau semua istiqamah ala tariqah, atas jalan kebenaran ini, la asqainahum ma'an ghadaqa, akan diberikan pahala, akan diberikan rezeki yang mencurah-curah, kekayaan yang luas. Linaftinahum fi, tapi ingat itu untuk diuji. Tapi bila kita jaga perintah Allah, kita istiqamah, maka Allah akan lapangkan rezeki kita. Rezeki yang berbagi. Tapi ingat rezeki yang Allah lapang tu ujian. Bukan nak bangga, oh saya dapat sekian. Ujian. Apakah kita bersyukur? Dan apakah kita letak pada tempat yang baik? Atau kita kufur? Kalau kita kufur, apa kata Allah? Wa man yu'rid an dzikri rabbih, siapa yang berpaling daripada mengingati Tuhannya, yaslukhu azaban sa'ada, maka dia akan mengalami keadaan penyiksaan yang makin lama makin teruk, makin susah. Bagaimana Allah sebut dalam ayat yang lain? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, yang berpaling daripada perintahku, maka kehidupannya makin sempit, makin sempit. Tetapi hari ini kita tak bahagia atas nama kita suami, atas nama kita isteri, atas nama kita anak-anak, atas nama kita manusia. Sebab lihat bagaimana kita dengan perintah Allah. Waktu kita suka, apakah kita ikut perintah Allah? Waktu kita marah, apakah kita ikut perintah Allah? Waktu kita redha, apakah kita ikut perintah Allah? Bila kita berpaling daripada perintah Allah, ni Allah sebut dalam Quran. Yaslukhu, dia akan melalui jalan azabang sa'ada, iaitu azab, hukuman yang makin teruk, makin susah, makin susah, makin susah. Makin lama makin teruk. Contoh kalau kita tak jumpa penyelesaian. Kita bila tahu kita dah terbabah, kembali ke pangkal jalan. Dah tahu cara kita tu silap. Dan semua aspek silap. Kembali pangkal jalan. Tidak, depan tu makin susah. Contoh kalau tuan-tuan naik kereta. Tuan-tuan lalu satu jalan, tuan-tuan ni sesat. Dan jalan tu makin lama makin nampak membahayakan. Gelap, hutang, tak ada lampu. Patah balik, tak patah balik? Patah balik. Nampak jalan ni macam salah ni. Kita pun tak tahu bahaya apa depan tu. Oleh sebab itu kita perlu istiqamah pada jalan kebenaran. Dan kita kena ada orang yang tolong cek betul tak betul kita ni. Kalau saya katakan kita ni tak duduk majlis ilmu, siapa yang cek perjalanan kita sama ni betul ke salah? Siapa cek? Siapa tolong beritahu kat kita? Kita berdasarkan dah biasa jalan macam ni. Kalau namanya suami, jalan macam tu lah. Kalau namanya isteri, jalan macam tu. Dan namanya anak tu, jalan macam tu. Namanya pemimpin, dia tak ada satu bimbingan yang sentiasa di-refresh, dia beritahu. Sebab tu tuan-tuan kita nak, tuan-tuan tahu orang naik kapal terbang, 100 kali naik kapal terbang, tetap dia beri taklimat naik kapal terbang. 1 kali. Ini pilot yang mandu kapal terbang. Saya cakap dengan ketua yang mengajar pilot. Tua ajar pilot. Kerja dia ajar pilot. Dia kata, Ustaz, ni pilot bukan walaupun dia dah biasa, kita tak akan bagi dia terus mandu macam tu. Sebelum dia mandu, dia kena datang jumpa kita. Cek dulu kesihatan dia, tekanan darah dia. Ada mabuk-mabuk tak sebelum ni. Simulasi wajib. Masuk balik simulasi, test simulasi balik. Okey, baru naik. Bukan suka-suka dia, ada pengalaman naik macam tu. Dia terus masih menuntut ilmu. Masih ada taklimat keselamatan. Tetapi itu cerita dunia ini, benda akhirat, perjalanan nak ke syurga. Kita setiap hari kena ada orang terus refresh kita. Betulkan balik mana salah kita ni sebagai seorang ayah.
Mana salah kita sebagai seorang ibu? Mana salah kita sebagai suami? Mana salah kita sebagai isteri? Mana salah kita sebagai jiran? Mana salah kita sebagai manusia? Pada Allah. Sebab ingat, bila kita makin salah dengan Allah, jalan tu makin suka. Yasluku azaban sa'ada. Dia makin teruk, makin teruk. Kalau kita tak kembali ke pangkal jalan, habis kita. Tuan-tuan kita sakit. Tuan-tuan tak cari cure ataupun kesembuhan, dia makin sakit, makin sakit, makin sakit. Sakit je terus kita cari ubat apa, farmasinya, klinik doktor. Baca habis ni, apa dia? Ubat-ubat petua-petua yang boleh kurangkan sakit. Sebab kalau kita biarkan makin teruk, makin teruk, makin teruk. Begitu bagaimana agama menjaga kita dan menjaga perjalanan hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.